صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 4 bagi atas sekali. Muka surat 4 bagi atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ugama, itu tajuk dia. Ugama. Dia buat tajuk. Adapun dalam kitab asal, kitab Faridatul Fara'i, dia tak ada lah buat tajuk suku seumpama tu. Bermula agama ialah gitu ialah, sama lebih kurang. Cuma sini dia buat tajuk agama. Ialah agama ni perhimpunan hukuman Allah yang diturun ke atas lidah Rasul bagi hambanya yang mukallaf, yang membawa hukum itu, hukum Allah tadi, kepada kebaikan dan kebajikan hambanya, hamba Allah di dunia dan di akhirat. Jadi tajuk mula-mulanya agama. Apa dia agama? Kemudian tajuk di bawah tu tanda orang beragama yang sebenar. Agama ni apa dia? Kemudian orang beragama yang sebenar. Orang macam manakah orang beragama yang sebenar? Kemudian di bawah lagi tu, dalam agama ni terkandung 3 perkara: Islam, iman dan ihsan. Kemudian daripada komponen bahagian-bahagian dalam agama yang 3 ni, Islam, iman dan ihsan, maka agama yang merangkumi Islam, iman dan ihsan ni, agama ni dinamakan sebagai agama Islam. Tu nama. Sebab Islam satu bahagian daripada komponen bahagian agama. Dia terkadang nak letak nama, dia ambil satu juzuk daripada perkara tersebut, satu juzuk, satu bahagian daripada perkara tersebut, kemudian ambil juzuk tu letak nama bagi satu perkara yang lebih besar. Agama merangkumi Islam, iman dan ihsan. Ada ketiga-tiga ni barulah lengkap bahagian agama. Agama bukan Islam sahaja, tapi juzuk agama salah satunya Islam. Hari letak nama agama tu buah nama Islam. Gitu. Macam ginilah. Kita kenali bacaan tu sebagai bacaan tasyahud ke bacaan tahiyat. Kita biasa panggil ke mana? Bacaan tasyahud ke bacaan tahiyat. Bukan tahiyat, tahiyat kitanya. Bahan tahiyat tu. Tahiyat asalnya. Bacaan tahiyat ataupun bacaan tasyahud. Kita bubuh nama tahiyat. Bacaan yang panjang tu kita kenali dengan bacaan tasyahud. Sebab apa? Sebab satu juzuk daripada bacaan tu ada 2 kalimah syahadah. Walahal bacaan tu bukan hanya 2 kalimah syahadah, tapi di dalam bacaan yang panjang tu ada 2 kalimah syahadah. Jadi kita nak pun nama ke apa bacaan ni? Bacaan ambil sempurna 2 kalimah syahadah tu lah. Bacaan tasyahud. Terkadang orang panggil dengan bacaan tahiyat.
Sebab apa? Depan nanti mula ke apa itu? At-tahiyyah. Tu. Depan tu. Kita kenal dalam bacaan panjang dengan bacaan tahiyyah. Sebab apa? Ada mula depan sebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada at-tahiyyah di situ. Kita pun kenal nama dia dengan bacaan tahiyyah. Tu kaedah pun nama. Jadi komponen agama ni ada 3. Di bawah dia cerita Islam, iman dan ihsan. Jadi Islam satu juzuk daripada komponen agama. Agama dikenali dengan nama agama Islam. Tapi dalam agama Islam ni bukan Islam je. Kena ada iman, kena ada ihsan. Kemudian Islam, iman, ihsan komponen agama tu. Islam apa dia punya pengertian dia. Iman apa dia punya pengertian dia. Ihsan apa dia punya pengertian dia. Hak ni lah hak mula-mula nak kena ngaji. Hak ni hak nak mula-mula kita nak kena kenal. Mula-mula apa dia agama. Yang kedua, orang beragama yang sebenar ni balas mana? Bab mengaku. Tu tak kalah bab mengaku ni. Semua mengaku mereka orang beragama. Mereka nak bawa agama. Mereka nak junjung agama. Tapi apakah tandaan orang beragama yang sebenar? Itu tajuk dia dalam kitab kita ni. Kemudian dalam agama ada 3 perkara. Islam, iman dan ihsan. Dia datangkan takrif Islam disusuli dengan rukun dia. Didatangkan takrif pengertian pengenalan iman disusuli dengan rukun dia. Kemudian didatang ke blok takrif pengertian ihsan. Supaya kita nak kenal 3-3 ni, nak memastikan bahawa cukup di kita ni Islam, iman, ihsan. Ada nama orang yang beragama. Beragama. Lepas tu nak sempurna agama, tu panjanglah ceritaannya. Tu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya, kita nak jadi orang beragama yang ada Islam, ada iman, ada ihsan. Tapi permulaannya nak tahu dulu agama ni apa. Kemudian terdahulu muka surat 3 kita dahulu, hak tu didatangkan dia punya pengenalan ilmu. Hak tu pun nak kena faham molek kot tu. Dia punya pengenalan ilmu tu bukan dalam semua kitab. Kitab tauhid yang lain, seumpama kitab Pati Paridah ni. Jadi pengenalan ilmu di awal kitab Pati Paridah ni, kita kena ingat, kena tahulah ilmu-ilmu. Nama ilmu tauhid. Ilmu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tauhid ni pembicaraan i'tiqad, pegangan yang sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu istimdad dia. Kemudian pembicaraan ilmu tauhid, pembicaraan berkaitan dengan Allah dan Rasul dan perkara-perkara yang dibawa datang oleh Rasul daripada perkara-perkara yang gaib. Ya, contoh dalam kitab kita ni kiamah contohnya. Jadi kalau kita nak kata kau mengaji ilmu tauhid ni ngaji apa? Ngaji untuk mengesahkan ke-6 rukun iman. Tu cara kasar. Ngaji untuk mengesahkan ke-6 rukun iman. Itu panggil apa? Maudhu' pembicaraan isi kandung dalam ilmu tauhid untuk mengesahkan ke-6 rukun iman. Baru lengkap pengajian ilmu tauhid. Ada dengan cerita berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan sifat Rasul. Kemudian cerita berkaitan dengan perkara yang Rasul bawa. Rasul cerita bab malaikah, kena tahu bab malaikah. Rasul cerita bab Rasul-Rasul yang Nabi kita cerita bab Rasul-Rasul yang lain. Kita pun belajar berkaitan dengan Rasul-Rasul yang lain. Rasul bawa cerita berkaitan dengan kiamat, akhirat, barzah, syurga, neraka. Itu pembicaraan ilmu tauhid. Kemudian faedah belajar ilmu tauhid ni untuk dapat kemenangan, keuntungan selama-lama di hari akhirat, dengan bahawa mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dapat kejayaan bis-sa'adatil abadiyah. Kena keuntungan, kejayaan
yang selama-lamanya, iaitu al-maut alal iman, mati dalam keadaan iman kita selamat. Itu faedahnya. Apabila mati dalam keadaan iman tu selamat, selamatlah daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya akan ke syurga sekalian mereka yang mati dalam beriman kepada Allah dan Rasul. Itu faedah kegunaan belajar ilmu tauhid, untuk mati dalam iman, selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nak selamat daripada masuk neraka, nak direct kepada syurga, tu kemah pula fiqh dan tasawuf. Nak selamat daripada neraka jahanam, wa amilus solihat. Wa amilus solihat ni mengerjakan ketaatan zahir dan batin, meninggalkan larangan zahir dan meninggalkan larangan batin. Kita mengaji pula ilmu fiqh, tasawuf, serta kita beramal, barulah selamat daripada neraka jahanam. Nak dapat ketinggian dalam syurga pula, bukan setakat masuk syurga, tu pergi kepada amal-amal yang sunat. Ini dia punya aturan dia. Permulaan akidah, biar tergolong di kalangan orang-orang allazina amanu. Tu mula-mula sekali. Tu hak mula-mula sekali. Kemudian wa amilus solihat. Orang buat amal soleh ni tu perintah buat belakalah zahir batin. Zahir batin ni orang soleh ni bukan semayang puasa saja. Orang soleh ni semayang dia, puasa dia, taubah, ikhlas, syukur, sabar, tawakul, redha. Ni orang soleh. Orang soleh ni bukan hanya tinggal judi, tinggal arak. Orang soleh tinggal riak, tinggal ujub, tinggal takabur, tinggal hasad. Ini orang soleh. Itu pergi pada fiqh tasawuf. Nak jadi orang yang soleh, beriman dan beramal soleh, maka selamatlah daripada masuk neraka jahanam. Tapi sebelum nak cerita selamat dari masuk neraka jahanam, cerita dulu selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala, iaitu allazina amanu. Walaupun imannya sebesar zarah sekalipun, selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini hak kebahagiaan yang sebenar-benarnya, dapat kejayaan yang kekal abadi dengan bahawa mati dalam keadaan iman selamat. Anda kena mengaji bab iman untuk memastikan sah keenam rukun iman. Jangan kita pergi jembur amal-amal sunat. Jembur amal-amal sunat, hak amal kewajipan zahir, fiqh tasawuf tak herat, pegangan pun tak herat. Lah, faham lah. Ialah kadang-kadang kita ni mari daripada tak ada gapo satu, tak ada ni jauh daripada agama. Kemudian kita yang jauh daripada amalan agama, ghalibnya ilmu agama pun tak ada. Ada orang yang ilmu agamanya cukup, tapi amal agamanya tak ada. Bila dia besar, dia jadi berpoya-poya. Dia tidak beramal dengan ilmu agama yang secukupnya, yang dia belajar sebelum dah ada. Tapi kebanyakannya orang yang jauh daripada amal agama, kebiasaannya ilmu agama pun jauh juga tak ada. Kemudian mari keinsafan, mari kesedaran. Allah Ta'ala campur khatrah samawiyah, dia panggil khatrah samawiyah yang dinyatakan dalam kitab Minhajul Abidin. Keinsafan, mari keinsafan yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari keinsafan, khatrah samawiyah dia panggil, keinsafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jalan mana kita nak turun? Kita amal agama tak ada, ilmu agama pun tak ada. Jalan mana kita nak turun? Ni kadang-kadang oleh kerana kita ni kosong. Kalau kita ilmu agama cukup, amal agamanya tak ada, ilmu agama secukupnya terdahulu, itu tugas ibu bapa kitanya menyempurnakan ilmu agama kepada kita sebelum kita dewasa, sebelum kita baligh.
Kemah dah orang tua kita ajak ilmu tauhid untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman. Kemah dah orang tua kita ajak ilmu fiqh, hak fardu ain untuk sah semayang kita contohnya. Kemah dah orang tua kita ajak bab ketaatan hati daripada ilmu tasawuf. Cukup dah kemah dah dengan ilmu. Cuma bila dia besar, dia hidup sendiri, dia jadi pesen lain. Mana amal agama tak ada. Tapi bila kemudian hari dia mai keinsafan, dia ada, dia punya pelang dia ada, peta dia ada, tapi buatnya dah. Hak seumpama ni pemain keinsafan, dia akan balik semula kepada ilmu agama yang diajak oleh mak ayah dia, hak asal dia. Maka orang seumpama ni dia mudah jalan yang sebenar sebab dia bab jalan dia tahu, cuma dia tak pakai je. Tapi kalau kita tak beri ilmu agama kepada anak kita, kemudian dia hidup cara sendiri, yang mana kadang jauh daripada amal agama. Kalau ada amal agama sekalipun tanpa berdasarkan pada ilmu agama pun tak panggil amal. Wal amalu tabi'uh, Nabi kata. Bermula amal agama ialah mengikut ilmu. Apa panggil amal agama? Apa panggil amal agama? Mengikut ilmu. Jadi bila mari kisafan kemudian, ni dakwa kamilah agama yang sebenar. Ni dakwa kamilah agama yang sebenar. Kita petilik ni lah. Ya. Hak ni hak sebenar. Hak ni hak jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak jalan Nabi. Siapa kita yang mengatakan ini jalan sebenar? Kita ilmu tak ada. Macam mana kita nak raib? Nak raib panggil dah. Ini sebenar. Kita nilai apa? Kita nilai apa? Sebab apa? Sebab tak ada ilmu asas. Jadi apabila mari keinsafan tu dalam kitab Minhaj, dia akan susun. Yang pertama, belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala ni. Susunan kitab Minhaj. Dimula daripada keinsafan kita tu. Mari keinsafan, apa jalan pertamanya? Belajar ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama-tama. Kemudian kita belajar, bila kita mengenal Allah, kita belajar untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk melakukan perintah Allah. Allah perintah hak zahir, mengaji fiqh. Allah perintah hak hati, mengaji tasawuf. Ini punya susunan. Tetapi bila mai keinsafan, bukan kata belajar tauhid saja. Fiqh kena belajar, tasawuf kena belajar. Di masa yang sama, bukan kata nanti dulu semayang pun jangan buat lagi, sebab mu tak mengaji lagi. Kena semayang serta merta. Kata macam mana nak semayang ni? Pak kita pun ilmu akidah pun dalam belajar, ilmu fiqh pun dalam belajar. Kalau pegangan tu salah, kalau fiqh tu salah, semayang pun kena ulang balik, tak sah. Salah dalam belajar dimaafkan. Tapi belajar apa? Belajar saat ni. Belajar tauhid, fiqh, tasawuf, dalam belajar. Kalaulah kita duduk tangga tu, kita mai keinsafan, kemudian kita nak berubah, nak melakukan ketaatan, tiga tu kena tupu sungguh, fokus sungguh. Makna kalau perlu tinggal dunia sementara. Belajar sepenuh masa untuk tiga ni. Sebab kita daripada kosong ni, kita duduk keadaan kelam, gelap, kejahilan selama-lamanya dah. Selama ikat safar kena tupu sepenuh-penuhnya tiga ilmu ni. Tapi kalau kita ada dah asas-asas tu, kita tambah je lah. Kalau kita kata memang kosong, kosong sungguh. Bila mengaji bab akidah, saya sebelum ni tak ada apa pun bab akidah ni. Tuhan ada lah. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu memang dah tu orang Islam. Tapi orang lain tu tak pernah. Ni contoh. Dia kena tupu sepenuh masa untuk ketiga-tiga ilmu ni. Sedikit sahaja. Makna kalau tupu sungguh, kita katalah cara kasar ni, tu atas masing-masing. Sebulan settle lah. Bukan banyak ilmu agama hak asas. Hak banyak-banyak tu hak kesempurnaan dalam agama hak asas je. Untuk kita nak jalan sebulan. Bagi contoh lah, ni atas kemampuan masing-masing. Dia pergi duduk pondok boleh sebulan, tupu mengaji. Jangan duk ngaji hok gaduk ngaji ramai-ramai tu. Hok ngaji tinggi-tinggi setengah tu.
Kalau kita boleh cari orang hok boleh ajar kita, saya nak untuk setakat untuk biar jadi orang beragama je dulu. Biar pegangan semayang pun berhati pun tahu sedikit 10 sifat mazmumah, 10 sifat mahmudah. Dia katakan sebulan selesai. Lepas tu kita pun belajarlah semula. Ini permulaan, ni contoh. Tapi bukan tak ada orang mai keinsafan dia tu pergi pada amalan, belajar akidahnya tidak, belajar fiqhnya tidak, belajar tasawufnya tidak. Taubah pun tak tahu apa ke benda. Apa hak dia ajar pada dia? Awak bangun malam, awak menangis malam, awak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun bangun malam minta ampun dengan Allah. Macam mana kita nak bangun malam minta ampun dengan Allah kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak berpegang dengan keenam rukun iman dengan sempurna. Kemudian kita bangun malam pula bersembahyang. Kalau ilmu fiqhnya tak ada, sembahyang kita tanpa ilmu, kalau sembahyang tu tak betul, sembahyang sunat tu tak betul, itu dosa besar pula tu. Berarti minta ampun dengan Allah pun. Lepas tu perbanyakkan istighfar. Biar istighfar tu ratus ribu, biar banyak menangis. Itu bukan waktu. Mula-mulanya, ini kalau kisah sunnah, ini ilmu tauhid mula-mula. Hak nak bangun malam tu bangunlah malam. Bukan kata salah bangun malam, bukan nanti kena pandai mufadai bangun malam, bukan. Itu perintah sunnah. Kita belajar, kita bangun malam, bangunlah malam. Ni tak ada timbul pun Rasul belajar fardu ain. Tak ada timbul pun belajar mengenal Allah, mengenal Rasul. Timbul-timbulnya mai kisafan bangun malam menangis minta ampun dengan Tuhan. Tu je. Tanpa kita menekan berkaitan mengenal Allah, mengenal Rasul terlebih dahulu. Ini cerita orang yang mai keinsafan yang kosong. Tapi kalau orang mai keinsafan ni, hak ilmu secukup dah diberi oleh ibu bapa dia, tak payah belajar dah. Abang malam lah. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pegangan tetap ada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Yang salahnya apa? Syariat zahir tak jaga contohnya. Kadang-kadang semayang pun tak lekat contohnya. Syariat hati pun tak jaga. Riak wujud takabur pun tak jaga. Tapi tahu bab perkara tu. Ilmu cukup dah. Hak tu bangun malam bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak bertaubat dengan Allah tak syarat bangun malam. Tapi kalau boleh bangun malam dalam keadaan sunyi, tidak ada orang yang lain, waktu lebih tupu. Ini bagi orang yang ilmu sudah secukupnya. Sebelum dia balik sudah diajar dengan ilmu tauhid fiqh tasawuf. Tapi kebanyakan kitanya hak mai keinsafan tu tak ada apa-apa ilmu pun. Hak tu kena suruh belajar dulu. Ni pada mai khatrah samawiyah keinsafan. Bukan tu pada jember amal sunat. Kewajipan dulu. Kalau kita dulu tinggal semayang, tinggal puasa, bertaubat terlebih dahulu. Apa taubatnya? Mencukupkan rukun taubat. Kena ngaji pula bab taubat. Kalau dalam ilmu tasawuf, didatangkan 10 sifat mahmudah. Sifat mahmudah yang pertama, taubah. Itu sifat mahmudah yang pertama, taubah. Ada dosa kita dengan Allah yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan, yang tidak berkait dengan manusia. Yang kedua, dosa kita dengan Allah berkait dengan tinggal kefarduan. Yang ketiga, dosa kita dengan Allah berkait dengan kesalahan sesama manusia. Dosa kita dengan Allah yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan, yang tidak berkait dengan manusia, macam minara, judi, itu dosa kita dengan Allah yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan, yang tidak berkait dengan anak Adam. Dia ada 3 rukun. Menyesal kerana Allah. Malah sekarang ni kita sudah meninggalkan maksiat tersebut. Yang ketiga, kita azam pula di hati tidak akan mengulangi balik tu cara kasar. Kemudian kalaulah dosa kita dengan Allah berkait dengan kefarduan, dia kena tambah satu lagi rukun, kena tunaikan balik, kena qada semula. Wa imma kefarduan yang ditinggalkan tu sembahyang, kena qada sembahyang. Wa imma kefarduan tu meninggalkan puasa, kena qada puasa. Kefarduan tu meninggalkan
tak bayar zakat, kena kira balik, kena qada balik, kena bayar balik zakat tu. Ni rukun yang keempat. Dosa dengan anak Adam pula, dia ada rukun yang keempat juga. Kita kena minta maaf terlebih dahulu. Dosa kita sesama manusia, sama ada dosa dalam bab agama, sama ada dosa dalam bab maruah, sama ada dosa dalam bab diri, sama ada dosa dalam bab kehormatan, sama ada dosa dalam bab harta. Jadi 5 pula pesek dosa kita dengan anak Adam. Ini yang antara ilmu yang wajib fardhu ain kita kena belajar dalam ilmu tasawuf. Jadi kita pun tupulah, contoh tinggal semayang, tinggal puasa, kita pun tupu qada semayang, qada puasa, tapi kena mengaji molek lah. Macam mana kaedah-kaedah dia, jangan jember gitu. Itu kewajipan kita. Lepas tu amal sunat saya macam mana? Amal sunat ni jangan terganggu hak amal wajib. Jangan terganggu hak amal wajib. Kalau kita tu qada puasa, kita nak amal sunat lain, okeylah. Sebab tak terganggu, kita hanya qada puasa je. Amal sunat lain kita boleh buat. Tapi kalau qada semayang, kita nak tinggal qada semayang sebab kita nak amal sunat lain, tak boleh. Tapi kalau qada puasa tak terganggu. Sebab puasa je kan, puasa tak ada buat apa pun. Puasa ada buat apa? Puasa tinggal makan je. Bukan kalau puasa lagi banyak masa kita nak amal sunat. Sebab apa? Tak payah masak, tak payah makan, kurang sikit pergi bilik air. Lagi banyak boleh buat amal sunat. Kalau dalam keadaan qada puasa. Kalau qada semayang, kena kira lah pula. Ni balik pada ilmu. Ni semua balik kepada ilmu. Nak maik insafan, kita nak balik pada agama. Balik pada ilmu. Pertama sekali ilmu bicaraan berkaitan dengan akidah. Ilmu tauhid atau mula-mula sekali. Ni maik insafan jumpa sendiri. Lepas tu dakwa mengaku hak ni lah Islam yang sebenar, hak ni lah hak sunnah Nabi, hak ni hak Nabi bawa. Tapi akidah hak Nabi bawa macam ke tak? Itu bukan. Jadi hak permulaan dalam kitab Pati Paridah kitanya berkaitan dengan pengenalan ilmu tu, kita ambil maklum molek lah. Benar barulah dimasuk pada pembicaraan. Dalam kitab kita ni pembicaraan yang pertama berkaitan dengan agama. Apa dia agama? Apa dia pengenalan agama? Agama ialah perhimpunan hukuman Allah yang diturun ke atas lidah Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi hamba-Nya yang mukallaf, bagi hamba Allah yang mukallaf. Hamba Allah yang mukallaf ni sama ada jin dan manusia yang membawa hukum itu, hukuman daripada Allah tu kepada kebaikan dan kebajikan hamba-Nya di dunia dan akhirat. Ini agama. Ialah perhimpunan hukuman Allah. Hukuman ketetapan daripada Allah. Hukuman mana ketetapan. Dia hukum ni bahasa Arab. Al-hukmu bahasa Arab hukum ni. Kalau bahasa kita hukum ni ketetapan, keputusan lah. Itu hukum. Hukum Allah dikenali dengan hukum syarak. Kenapa? Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dipanggil hukum akal, ada dipanggil hukum adi, hukum adat. Hukum akal, ketetapan yang diputuskan berpandukan kepada fikiran akal. Itu hukum akal. Hukum Allah, hukuman Allah, hukum syarak, samalah tu. Ketetapan, keputusan yang diputuskan, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum akal, keputusan yang berpandukan kepada fikiran akal kita. Ni akal fikir-fikir mesti. Kita pun bubuh nama wajib pada akal. Wajib tu panggil hukum. Tapi timur wajib mesti seumpama ni ambil mana ni? Dari segi fikiran akal kita. Itu panggil hukum akal. Hukum adi, hukum adat. Kita hukum ni berpandukan kepada hak kebiasaan. Kita kata sokmo. Kita kata gining ni panduan kita ambil mana? Ambil daripada hak kebiasaan.
Mana contohnya, kita makan, kebiasaannya kenyang. Makan, kenyang. Maka kenyang tu, dari segi kebiasaannya, makan mesti kenyang. Maka dipanggil, makan, kemudian kenyang. Dia panggil wajib adat. Mesti kenyang, mesti kenyang, mesti kenyang. Ambil kat mana ni? Ambil daripada hak sama-sama, hak kebiasaan. Maka dipanggil wajib adat. Contohnya makan, wajib kenyang. Tapi makan ni makan banyak lah. Kalau makan sikit, harus kenyang. Sebab kadang-kadang makan cuma tu kenyang. Kadang-kadang rasa macam tak cukup lagi. Tu makan sikit, harus kenyang. Tapi kalau makan banyak, kalau makan banyak tak jeng tak kenyang. Kalau makan banyak tak kenyang, pah makan, tuangnya tinggal kulit, tinggal tulang. Tu dia kata benda lain pula makan. Dia kata benda lain makan. Tapi nampak masuk mulut kawan tu je. Tapi tak kenyang-kenyang. Dia kata benda lain makan. Jadi sama-samanya makan banyak, mesti kenyang. Maka dari segi hukum adatnya, makan banyak wajib kenyang. Wajib bahasa Arab, mesti bahasa kita. Makan banyak mesti kenyang. Mana apa makan banyak wajib kenyang. Takut nak kata mesti wajib gitu. Bukan nasi yang buat, Allah yang buat. Hak Allah yang buat tu wajib syarak. Tu pegangan kita. Kita wajib berpegang di akidah kita. Kenyang perbuatan Allah. Nasi makhluk tak bekas sama sekali. Tu wajib syarak. Tu ketetapan Allah. Dan saat ni kata wajib kenyang, kita pakai bukan kira hukum syarak, kira hukum adat. Kira hukum adat. Sebab tu hukum adat, ada wajib adat, ada harus adat, ada mustahil adat. Tapi adat ni, hukum adat, perkara biasa-biasa, asbab-asbab hak tuan susung tu, ada asbab tidak bekas sama sekali. Dan saat ni kata wajib kenyang, kita nilai nisbah dengan hak kebiasaan. Tuhan belaka buat kenyang, itu hukum syarak. Itu hak ketetapan daripada Allah. Allah royak gitu. Allah lah khaliqu kulli syai', yang menjadikan semua perkara. Itu ketetapan Allah. Allah kata dia yang menjadikan segala perkara. Kenyang tu dia yang buat. Kita pun berpeganglah kenyang tu Allah yang buat. Itu hukum syarak. Dan saat ni kata wajib kenyang, itu hukum adat. Waktu kena ngaji molek, hukum syaraknya mana, hukum akalnya mana, hukum adatnya mana. Ada kata takut nak kata wajib kenyang. Apa nak takutnya? Hukum adat, wajib, harus, mustahil adat dalam kitab tauhid lah. Cuma dalam kitab ni, dalam kitab Pati Paridah ni, dia hanya datangkan dua hukum saja, hukum syarak. Kemudian didatangkan hukum akal, dua je. Di hadapan tu lah. Di hadapan muka surat 6, 7 tu dia hanya datangkan muka 7. Dia hanya datangkan hukum syarak dengan hukum akal sahaja. Tidak didatangkan hukum adi, hukum adat. Tapi kalau kita buka kitab tauhid yang lain, didatangkan ketiga-tiga. Hukum syarak, hukum akal. Hukum syarak ada 5. Hukum taklifi tu lah. Hukum taklifiyah tu. Wajib, sunat, haram, makruh. Kemudian wajib akal 3. Wajib, harus, mustahil akal. Hukum adat ada 3. Wajib, harus, mustahil adat. Inilah kita tauhid lah ni. Siapa tak nak beza benar hukum syarak pegangan contohnya dengan hukum adat. Kata wajib kenyang, kita nilai berpandukan kepada hak kebiasaan. Tapi hukum adat ni boleh berlaku tak sebaliknya? Boleh berlaku sebaliknya. Hukum adat boleh berlaku sebaliknya. Tadilah makan, tuangnya tak kenyang, tinggal kulit, tinggal tulang. Hak tu hukum adat tak mati. Hukum adat tak mati. Hukum syarak mati. Hukum akal mati. Dari segi akal. Nah. Ada makhluk, ada langit, ada bumi, mesti kena ada yang buat. Akal tak terima jadi sendiri, mesti ada yang buat. Hak tu mati hukum tu.
Fikir, boleh tubik kuasa lagi. Ada langit, ada bumi, ada makhluk, tak syarat ada yang menjadikan. Tu akal dia jeng lah tu. Ni akal hak siuman. Akal siuman, dari segi fikiran akal kitanya, ada makhluk, mesti ada yang menjadikan. Ni fikir akal ni, belum pergi pada hak ayat Quran hukum syarak. Dipikir-pikir, dah boleh jadi sendiri. Tu gila dah tu. Ni kira akal hak siuman. Hukum akal mati, hukum adat tak mati. Boleh berlaku sebaliknya. Makan banyak wajib kenyang, tak makan wajib lapar. Boleh berlaku sebaliknya. Makan banyak tak kenyang-kenyang, tak makan pun tak rasa lapar. Boleh berlaku sebaliknya. Hukum adat dia boleh menyalahi. Hukum adat tidak mati, dia boleh menyalahi. Mana contohnya yang menyalahi adat? Mukjizat. Kita panggil dia perkara yang menyalahi adat yang berlaku di Rasul. Kita panggil perkara yang menyalahi adat. Mana apa? Hukum adat boleh berlaku sebalik. Itu hukum adat. Karamah contohnya, perkara yang mencari adat yang berlaku di orang yang soleh. Itu perkara yang mencari adat. Kadang-kadang pergi ke tempat yang jauh hanya satu langkah. Tu kalau kira adat mustahil, tapi boleh berlaku. Tu dia panggil karamah, perkara yang mencari adat yang berlaku di orang yang soleh. Perkara yang mencari adat berlaku pada orang fasik misalnya. Itu dia panggil istidraj. Kenapa berlaku juga mencari adat kepada orang yang fasik? Sebab apa? Tuhan nak sesak lagi dia ni, biar dia rasa macam dia comel. Buat apa? Buat Tuhan buat dia ke dia benda yang mencari adat. Mana cakap apa sebab dia panggil benda yang mencari adat? Benda yang luar biasa, benda yang tak berlaku mengikut kebiasaan. Itu kita panggil luar biasa. Ada luar biasa. Hak biasa-biasanya makan kenyang, tak makan lapar. Boleh berlaku luar biasa. Makan tak kenyang. Itu luar biasa. Jadi makna perkara adat Tuhan susun ni boleh berlaku sebaliknya. Sebab apa boleh berlaku sebaliknya? Sebab adat tak bekas sama sekali. Yang melakukannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak menyusunkan berlaku dengan berlaku asbab kebiasaan, ataupun Allah boleh menyusun berlaku satu perkara tanpa asbab kebiasaan. Itu semua datang daripada Allah. Semua perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada berlaku perkara tersebut sebagaimana biasa, Allah yang melakukan. Berlaku perkara tersebut menyalahi biasa, Allah yang melakukan. Sebab ada asbab tak bekas. Sama ada Tuhan nak laku satu perkara, Tuhan nak susun asbab. Sebab Tuhan, asbab tu susunan Allah. Kita jadi nak makan tu pun susunan Allah, asbab tu. Kemudian jadi kenyang di hujung tu, asbab tu Allah yang ada ni. Kenyang tu Allah yang buat. Bukan kenyang je Allah yang buat. Pergerakan asbab tu pun Tuhan yang buat. Semua tu perbuatan Tuhan. Sama ada Tuhan susun ikut asbab ke, Tuhan jadikan tanpa asbab ke, semuanya perbuatan Tuhan. Kalau kata mukjizat, berlaku perkara yang luar biasa, luar daripada kebiasaan, menyalahi kebiasaan, menyalahi adat. Yang melakukannya tetap Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Rasul, bukan tungkat Nabi Musa AS, bukan. Yang melakukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam kitab tauhid, mukjizat adalah perkara yang menyalahi adat yang zahir pada Rasul. Perkara yang menyalahi adat, perkara yang mencari adat, perkara luar biasa yang zahir pada seseorang yang mengaku dirinya adalah Rasul. Yang zahir saja, bukan Rasul yang buat. Sebab semua perbuatan Allah, makhluk tak bekas sama sekali. Karamah, perkara yang mencari adat yang zahir pada orang-orang yang soleh. Yang zahir sahaja, bukan wali yang buat bui bekas, bukan. Sebab itulah
adat ke, asbab kebiasaan ke, menyalahi kebiasaan ke, semuanya perbuatan Allah. Tapi kalau kita nilai ikut adat, kalau sama-sama makan banyak kenyang, maka kenyang tu dipanggil wajib adat. Wajib kenyang kerana kebiasaan dia gitu. Pegangan kita itu balik kepada hukum syarak, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allah kata macam mana? Allah kata qul kullum min indillah. Kata alimu ya Muhammad, semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum syarak kita. Sebab apa? Itu hukuman Allah. Allah letak kita. Kita kena pegang gitulah, itu hukum syarak. Waktu mula-mula nak mengaji tauhid dia gitulah, hukum syarak, hukum akal, hukum adi, hukum adat. Ada kita ni hukum syarak dengan hukum akal sahaja. Jadi sini perhimpunan hukuman Allah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah letak wajib, ada Allah letak sunat, ada Allah letak haram, ada Allah letak kata makruh, ada Allah letak kata haram. Kemudian hukuman Allah dalam agama ni ada hukuman bab pegangan, ada hukuman bab zahir pekoh, ada hukuman bab hati. Ada hukuman berkaitan hubungan kita dengan Allah, ada hukuman berkaitan dengan hubungan kita sesama manusia. Macam mana kita nak muamalah dengan manusia, nak kira bicara dengan manusia. Sebab sama ada ibadah, hukuman daripada Allah. Muamalah, munakahat pun, janayah pun, itu ini ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bab ibadah, hubungan kita dengan Allah pun hukuman daripada Allah, ketetapan daripada Allah, peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bab muamalah pula, kira bicara sesama kita pun, itu pun hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada bab pegangan, sama ada bab zahir, sama ada bab hati, itu dipanggil perhimpunan hukuman, itu agama. Mana hukuman daripada Allah agama ni, sama ada Islam, sama ada iman, sama ada ihsan. Itu semua hukuman, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Islam, iman dan ihsan adalah perhimpunan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nak beragama kena lengkap ketiga-tiga hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak memastikan kita ni ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah. Untuk memastikan kita masuk dalam agama secara keseluruhan, merangkumi Islam, merangkumi iman, merangkumi ihsan. Agama tidak boleh dijuzuk-juzukkan. Itu agama yang sebenar. Sebab apa? Sebab kesemua itu adalah hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Mana jejak langkah syaitannya? Sama ada meninggalkan agama secara keseluruhan ataupun meninggalkan sebahagian dari hukuman agama, itu jejak langkah syaitan. Terutama sekali hukuman agama bab pegangan. Hukuman agama bab pekoh cukup, semayang puasa cukup. Hukuman agama bab hati cukup, kita jaga keikhlasan, tidak ada kerana yang lain. Tapi hukuman asalnya usuluddin, tanpa agama, bab akidah, tak heran, itu lagi jelas-jelas jejak langkah syaitan. Tapi kalau kata hukuman agama bab pegangan comel, hukuman agama bab zahir comel, hukuman agama larang riak, wujud takabur, dia langgar, molek-molek ada, mengekali sifat takabur. Sifat takabur ni bukan setakat jejak langkah syaitan, itulah sifat azazil, sifat iblis laknatullah, bukan setakat jejak langkah syaitan. Itu sifat boh kepada syaitan, iblis, takabur. Akidahnya comel, mayabangnya comel. Itu sebahagian daripada hukuman agama. Lepas tu macam mana dengan takabur, langgar agama, tinggal ke dok jejak langkah syaitan dalam bab tu. Dalam bab tu bukan makna bab pegangan dia salah, dok.
Tapi apabila ikut jejak langkah syaitan dalam bab takabur contohnya, kena bakar lah dulu. Sebab tidak wa amilus solihat. Tapi oleh kerana dia ada iman, akhirnya akan ke syurga. Tapi ke mana pun kena bakar dulu sebab takabur kabair, dosa besar, bukan dosa kecil. Itu contoh. Jadi hukuman agama ni merangkumi hak pegangan, merangkumi hak syariat zahir dan merangkumi hak syariat hati. Hukuman ni yang diturunkan ke atas lidah Rasul. Maknanya disampaikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke atas lidah Rasul ni, Rasul Nabi sallallahu cerita, itu hak kebanyakan. Hukuman agama Allah ni bukan hanya melalui lidah Rasul, bahkan melalui perbuatan Rasul. Rasul tak ada cerita apa-apa, tapi Rasul buat. Itu pun hukuman agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni dia kata ke atas lidah Rasul, mana ceritaan Rasul. Rasul yang beritahu, Rasul yang sabda, itu hak ghalib, hak kebanyakan. Hak ghalib, hak kebanyakan. Rasul pun bersabda begiang-begiang, itu adalah ini hukuman agama yang datang daripada Allah. Terkadang Rasul tidak cerita, tapi Rasul buat. Itu pun hukuman Allah Ta'ala juga hak Rasul buat. Walaupun Rasul tak kata apa. Terkadang Rasul kata pun tidak, buat pun tidak, tapi Rasul diam. Tengok sahabat buat, Rasul diam. Itu pun hukuman agama juga. Mana apa? Apabila Rasul diam, mana agama membenarkan. Agama membenarkan. Tapi Rasul tak kata apa. Tak kata awak tak apa. Rasul tak buat benda tu. Tapi Rasul tengok sahabat buat, Rasul diam. Sebagai contoh, Nabi SAW tengok sahabat berbuah-buah dalam masjid selepas dia subuh. Sahabat ni berbuah-buah bukan perkara agama. Sahabat ni berbuah-buah sejarah silam, cerita masa dulu-dulu. Kemudian dalam ceritaan tu ada ceritaan yang ialah membawa pada ketawa. Sahabat pun ketawa. Nabi tak ketawa, Nabi tak kata apa, tapi Nabi senyum. Nabi senyum. Nabi tabassum saja, Nabi tidak ketawa. Nabi tabassum, senyum. Nabi senyum, tapi Nabi tak kata apa. Nabi tak capur, Nabi tak cakap benda-benda gitu. Tapi sahabat bercakap, siapa bawa pada ketawa, Nabi tak ketawa, tapi Nabi senyum. Nabi tak kata apa. Itu dalil bahawa harus bercakap dunia di dalam masjid. Harus bercakap dunia dalam masjid selagi tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Harus, bukan suruh bercakap dunia dalam masjid. Harus. Hak kita duduk dengar bercakap dunia dalam masjid 40 hari ibadat tidak terima, itu maudhu', itu palsu, tak ada. Itu maudhu' palsu. Bercakap dunia dalam masjid, amal ibadat kita 40 hari Tuhan tak terima, maudhu', tak ada. Dia dalam kitab Majmu' bagi Imam Nawawi, dia ada 33 hukum berkaitan dengan masjid. 33 hukum berkaitan dengan masjid. Mana yang harus masuk masjid, mana yang haram masuk masjid. Dia ada 33 hukum. Dan kitab Majmu' bagi Imam Nawawi, dan ke-33 hukum ni ada di dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh. Pekoh Pak Mazhab karangan Dr. Wahab Az-Zuhaili. Ada didatangkan hukum masjid. Hukum masajid. Hak 33 hak daripada kitab Majmu' bagi Imam Nawawi rahimahullah. Di antaranya harus tahaddus, bercakap dunia di dalam masjid. Dalilnya tadi. Dalilnya Nabi diam, Nabi tak kata apa. Sahabat siap dah semayang subuh apa semua, sahabat duk buat benda-benda lama-lama sampai ketimbul jadi ketawa. Wa yadhakuna, dan ketawa mereka itu sahabat. Wa yabtasim, dan senyum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu pas senyum, tapi Nabi tak kata apa. Selagi tidak mengganggu orang. Kalau mengganggu orang buat ibadat, bukan kata bercakap dunia, baca Quran pun tak boleh. Ya, baik.
Lepas tu kita kadang-kadang masjid ni kita kena jaga sikit. Kita masuk masjid kadang-kadang ada orang sedang sembahyang. Ada orang sedang sembahyang. Kita sekarang ni suaranya kuat. Suara kuat dalam masjid ni. Nah, perasan tak? Masjid ni terkadang suaranya kuat. Gepa suara dalam masjid. Ada tak gepa suara dalam masjid? Ada tak suara kuat dalam masjid? Ada tak? Ha? Tak perasan? Tak jumpa suara kuat dalam masjid? Jumpa tak? Ha? Suara speaker kuat tu. Orang sedang buat apa tu? Orang sedang solat. Suara kuat pun kita pasang suara ngaji Quran. Itu suara ngaji Quran. Kita ngaji sendiri pun kalau ganggu disebut hukumnya haram. Ni kena kena hati-hati. Kita nak suruh orang luar-luar tu standby nak masuk waktu ni, buka speaker luar, jangan buka speaker dalam. Kan ada speaker lain kan? Luar lain, dalam lain kan? Kita sekarang nak panggil orang luar. Biar dia ni dah lama tu nak bang zuhur. Dah lama dah tu nak bang asar. Buka speaker luar. Kok dalam jangan. Orang tengah sembahyang. Kita masjid ni umum, dia punya manfaat, tapi keutamaannya solat. Keutamaannya solat. Ngaji Quran pun dalam masjid, solat pun dalam masjid. Tapi antara orang solat ngaji Quran ni diutamakan orang solat. Orang ngaji Quran ni kena jaga. Orang ngaji Quran ni kena jaga. Jangan mula kita baca kuat tanpa ada orang sembahyang. Kita slow suara kita. Sembahyang pun taat, baca Quran pun taat, tapi dalam masjid diutamakan solat. Ni mudah sebab kita suara sendiri. Baca kuat, ganggu dia, dosa. Betul speaker kuat. Guna. Betul kalau kita katakan nak suara orang luar tu siap sedia, pakai speaker luar. Kita kena jaga bahawa hukum akan dalam masjid ni. Sama sekali jangan kita sama ada baca Quran, sama ada berzikir, sama telah bercakap dalam masjid yang mana mengganggu orang buat ibadat, hukumnya haram. Ada. Mana kena tengok-tengok lah. Kena tengok-tengok. Lepas tu dia ada 33 hukum berkaitan dengan dia panggil hukumul masajid. Di antara dia dah tahaddus, bercakap dengan umur dunia. Dan kalau dunia hukumnya adalah harus. Tapi adabnya, kesopanannya ini bukan tempat. Ambil mana dalil kata harus? Nabi dengar sahabat bercakap dunia masjid, Nabi tak larang, Nabi hanya senyum saja. Nabi tak buat, Nabi tak kata apa, Nabi tak buat, tapi Nabi diam, Nabi tak tegur. Itu dia panggil hukuman Allah. Sama ada Rasul kata, sama ada Rasul buat, ataupun Rasul diam, memang istikrar. Rasul macam okey lah, gitu maksud dia. Takrir ni macam ada. Kita kena tengok kan anak kita buat gapa-gapa, kita suruh pun tidak, larang pun tidak. Ayah mau beri dah. Kita tengok dah dia nak kata gapa, mana beri tu? Beri lah tu. Tapi ayah tu suruh pun tak. Tapi larang pun tak. Tengok tu beri tu. Ada. Gitu. Jadi makna sama ada Nabi sabda lidah, ataupun Nabi buat, ataupun Nabi diam. Itu hukuman daripada Allah. Hukuman daripada Allah bagi hambanya yang mukallaf. Hukum ni bagi hambanya yang mukallaf, yang berakal sampai umur. Ini hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membawa hukum itu, yang membawa ketetapan Allah itu kepada kebaikan dan kebajikan hambanya di dunia dan akhirat. Jadi Allah Ta'ala menetapkan hukum ni bukan untuk selamat akhirat, bukan untuk kebaikan kebajikan akhirat, dunia dan akhirat. Bukan agama ni untuk kebaikan akhirat semata-mata, dunia dan akhirat. Allah yang menjadikan manusia, hamba ni Allah yang jadikan. Dunia pun Allah yang jadikan,
Akhirat pun Allah yang jadikan. Siapakah yang lebih mengetahui perkara yang bawa kebaikan kepada hamba di dunia dan akhirat? Yang menjadikan manusia, yang menjadikan dunia lah. Akhirat yang tahu apa kebaikan untuk hamba di dunia dan di akhirat. Sebab tu Allah jadikan dunia, jadikan manusia, Allah menetapkan hukum. Sebab apa? Sebab alilak kepada manusia. Dia tak tahu macam mana nak jadi selamat dunia akhirat. Maka Allah yang alim, yang hakim, yang khabir, yang menetapkan hukum untuk kebaikan manusia ni di dunia dan di akhirat. Nak selamat dunia akhirat, kembali kepada agama. Nak selamat dunia akhirat, kembali pada agama. Jangan nak fikir-fikir lah. Bila berlaku masalah, macam mana kita kena berbincang, macam mana ni, macam-macam akalan timbul. Seolah-olahnya kita tidak ada agama, seolah-olah kita tidak ada pencipta, kita tidak ada Tuhan. Kita ada agama, kita ada pencipta, kita ada Tuhan. Tuhan yang jadikan kita, Tuhan menetapkan hukum untuk kebaikan kita. Tak usah fikir orang lain lah. Cuma kita fikir macam mana kita nak menyusun mengikut aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang nyata bagi kitanya, tanpa mengikut aturan Allah, peraturan Allah, ketetapan Allah, kita akan jadi kucalanan. Kita akan jadi rosak. Sebab apa? Sebab nak dapat kebaikan dunia akhirat, tak ada jalan lain. Kita ada agama, kita ada Tuhan. Kembali pada agama, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah pening-pening lah. Yang kita nak fikirnya, macam mana kita nak buat sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau boleh fikir, atau boleh bincang. Yelah, kadang-kadang timbul perkara menggempokkan, kerana macam berlaku jenayah ke timbul lah macam mana ni, banyaklah jenayah berlaku semua ni, macam mana nak buat ni. Nak selamat, kembali kepada agama, kembali kepada pencipta langit dan bumi, pencipta kita. Allah yang menjadikan kita, lelaki pun Allah jadikan, perempuan Allah jadikan. Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita dunia dan akhirat. Apa bukan kembali pada yang mencipta lah. Sama lah macam kita kata bandingan benda dunia kau, beli barang. Tiap-tiap barang yang kita beli tu dia ada apa ni, panduan dia tu, kertas dia tu. Ada kertas dia tu kan. Beli kipas angin ke, beli apa situ ada kertas dia. Kita tak sudah reka-reka lah. Ke mana? Beli nak pasang mana? Tempat diri ya. Payah apa nak kita buat. Pasang aja kipas tu pantang kita. Dalam tu dia pun tunjuk dah panduan begini. So apa? Dia yang buat kan. Dia tahulah macam mana nak jadi benda tu. Kita balik pada hak dia punya peraturan hak dalam buku tu lah. Dalam kertas. Tiap-tiap barang tu semua ada belaka gitu. Sama lah juga. Allah jadikan kita. Allah utuskan Rasul. Sebab apa Allah utuskan Rasul? Ni supaya Rasul bawa agama kepada manusia, biar manusia tu jadi selamat dunia dan akhirat. Mana apa? Balik pada Allah, balik pada Rasul, balik pada agama untuk selamat dunia dan akhirat. Kita, keturunan kita nak selamat dunia akhirat, balik pada agama. Kemudian kita kena ngaji pula agama ni apa? Yang kata nak balik pada agama, nak balik pada Allah dan Rasul, nak balik pada Quran dan hadis. Apa dia agama? Tu kena belajarlah agama pula. Cakap tu mudah je. Balik pada agama, balik pada ketetapan agama. Apa dia ketetapan agama? Tu kembali pula kepada ilmu agama. Hak merangkumi Islam, iman dan ihsan. Itu agama, ketetapan hukum hakam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda orang beragama yang sebenar 4 perkara. Ni baca 4 perkara ni, kita muhasabah kita lah pula, cukup dok dalam ni. Tapi yang pertamanya i'tiqad yang betul, iaitu kejak di hati dengan ketuhanan dan lain-lain yang diiktikad oleh ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pertama, orang beragama yang sebenar. Nak agama beriktikad dah heran bukan. Nak pergi yang kedua, yang 3, 4, yang pertama dulu. Dia dah kitab ni dia kata i'tikad yang betul.
Dan kita asal Faridatul Faraid yang pertama sah i'tiqad. Itu yang pertama. Sah i'tiqad. Pegangan yang betul. Sini dijemur. I'tiqad yang betul. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Itu tanda orang beragama sebenar yang pertama. Tapi nak sebenar lengkap kena cukuplah keempat-empat tandaan tu. Yang pertamanya i'tiqad. Ada agama ni barulah kita dapat kebaikan, dapat kebajikan di dunia dan di akhirat. Tak ada agama, tak ada i'tiqad contohnya, tak adalah kebajikan dan kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat. Wallahu a'lam.